Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas peluang dan kesempatan yang diberikan, dan saya kira ini julung-julung kalinya diadakan kuliah khas ini buat saya secara khasnya di tempat yang baru ni. Dan saya kira sebelum ini saya sudah biasa dengan di tempat yang lama, dan ternyata masa berjalan dengan begitu pantas. Ternyata itu semua dah kira dah bertahun-tahun juga, saya kira sebelum PKP lagi. Jadi pejam celik sekarang sudah pun tahun 2024, dan kita dipertemukan di tempat yang baru ni, yang mana saya kira tempat yang lebih selesa dan lebih senang berbanding tempat lama. Kalau siapa yang pernah lah di tempat yang lama, agak mencabar juga. Itu baru nak cakap tu Tuan Haji. Jadi Tuan Haji telah mendahului menyebut tentang perkara tu. Kalau dahulu tempatnya agak mencabar, nak pergi tempat sunnah, tetapi tempat di bawahnya tempat minum arak, ya, pub. Tetapi saya kira berkat kesabaran kita semua mengharungi liku-liku dalam menghadiri kuliah-kuliah, alhamdulillah pada hari ini kita ada tempat yang cukup selesa dan cukup senang untuk kita semua. Dan ini tidak dinafikan bahawa semuanya adalah nikmat-nikmat yang wajib kita syukuri dan untuk kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, dengan kita terus cekal dan gigih hadir ke kuliah-kuliah ilmu untuk kita tambahkan ilmu kefahaman kita dalam agama, kerana seperti mana yang ditegaskan oleh para ulama, ila bahawasanya al-ilmu qabla al-amal, ilmu sebelum beramal, ya. Saya kira tuan-tuan semua telah dimaklumkan bahawa kuliah kita ialah kuliah dalam buku Riyadhus Salihin. Cumanya saya tak pasti bukunya sudah ada. Saya tengok ada yang ada soft copy dipanggil, bukan soft copy, photostat, buku photostat. Yang saya punya dalam bentuk e-book. Jadi bila saya tengok ni, saya tengok e-book lah, jangan tuan-tuan kata saya tengok YouTube ke apa, ya, barakallahu fikum, ya. Baik, saya ada sediakan sedikit mukaddimah untuk buku Riyadhus Salihin yang kita akan baca sebentar lagi, mengenai latar belakang penulis
dan buku Riyadhus Salihin ini. Penulis kitab ini ialah Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaddith. Al-Allamah yakni tokoh ulama yang banyak ilmu lah, yang banyak ilmu. Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaddith Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Al-Faqih Al-Syafi'i. Yang ini nak kata bahawa beliau, Imam An-Nawawi, terdiri daripada kalangan ulama besar yang menjadi rujukan dalam mazhab Syafi'i. Rahimahullah. Seorang tokoh besar tidak asing yang menjadi rujukan umat Islam, terutamanya para ulama sejak dahulu sampailah sekarang. Beliau telah sampai ke puncak ilmu, bersikap zuhud lagi wara' dan banyak beramal soleh, dan berani menyampaikan dakwah kepada masyarakat, tidak kira sama ada kepada orang-orang awam ataupun para penguasa. Kesarjanaan beliau diakui oleh semua pihak. Beliau lahir pada tahun 631 Hijrah, yang ini kira-kira sekarang sudah 1446, 800 tahun dahulu. Nah, ini nak kira hampir sahaja buku kita, buku yang kita nak bahaskan ni sudah hampir 1000 tahun, ya, kurang 200 tahun. Buku atau kitab lama lah, ya tuan-tuan, ya. Lahir pada tahun 631 Hijrah di perkampungan Nawa di selatan Damsyik, Syria. Jadi itu datang gelaran beliau An-Nawawi, Imam An-Nawawi. An-Nawawi itu adalah rujuk kepada kampung halaman beliau bernama Nawa di Syria. Mengarang banyak kitab bersandarkan kepada dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, serta mempromosikan pendapat-pendapat para ulama dan mazhab, di samping menjelaskan pendapat-pendapat utama atau pendapat-pendapat yang rajih, yang paling kuat menurut ijtihad beliau. Di dalam kitab beliau yang tebal berjudul Al-Majmu'. Al-Majmu'. Ini di antara kitab-kitab karangan Imam An-Nawawi yang menjadi rujukan sampai ke hari ini, paling tidaknya terutamanya buat para ulama dan penuntut ilmu. Ada sebanyak 9 jilid yang tebal. Hanya sahaja ajal beliau, yakni umur beliau, ajal beliau tiba sebelum beliau sempat menyempurnakan buku Al-Majmu' beliau ini. Kitab Al-Majmu' ini mendapat pujian ramai ulama, sehingga kan Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah mengatakan, seandainya beliau menyempurnakan kitab Al-Majmu'-nya, yang ini dia tak sempatlah nak habiskan. Kitab Al-Majmu' dia mengenai kitab fiqh, tinggal lagi dia tak sempat nak habiskan keseluruhan bab-bab fiqh tersebut. Kata Ibn Kathir, seandainya beliau menyempurnakannya, maka pasti tidak ada tolok bandingnya dalam bidangnya, dalam bidang fiqh. Di antara kitab beliau yang lain ialah Rawdatul Talibin sebanyak 12 jilid, dan juga Syarah Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim. Tuan-tuan maklumlah, kita dalam bab hadis, ya, kita ada akidah, kita ada fiqh, kita ada hadis. Hadis antara kitab rujukan utama apa dia, tuan-tuan? Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tinggal lagi mungkin tuan-tuan ada tertanya-tanya, macam mana seseorang itu nak memahami kitab-kitab hadis ni seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Berbanding kalau Al-Quran, kitab-kitab tafsir menjadi rujukan kita. Ya, antara kitab tafsir yang utama ialah tafsir Ibn Kathir, contoh. Tapi bagaimana dalam hadis? Jadi kita katakan dua kitab rujukan utama ialah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tinggal lagi Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah ibarat kitab himpunan hadis-hadis belaka. Ini hadis sahaja, tanpa ada syarahan atau penjelasan. Maka buku apakah yang nak digunakan
paling tidaknya oleh penuntut ilmu lah, ya, terutama yang boleh membaca bahasa Arab. Sebab ini menjadi cabaran dan ini menjadi objektif seorang penuntut ilmu. Saya masih ingat dulu masa muda, masih lagi muda, di Universiti Islam Madinah, antara benda yang berlega dalam fikiran pelajar-pelajar ialah buku-buku agama yang nak dibeli. Ya, pelajar-pelajar bila nak beli ni dia kena berkira-kira sebab dia tak banyak duit. Sekarang pun sama juga. Tapi dia kena berkira-kira, ya. Jadi tak maulah tersalah pilih buku. Jadi itulah dalam bidang akidah apa buku nak kena beli, ya. Dalam fiqh apa bukunya, hadis apa bukunya. Jadi untuk makluman tuan-tuan, dua buku hadis, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ada kitab syarahnya yang boleh saya kata yang mu'tabar dan masyhur. Di mana Sahih Bukhari, kitab syarahnya yang paling terkenal sampai ke hari ini ialah kitab Fathul Bari. Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari, karangan Imam Ibn Hajar rahimahullah. Untuk kitab Sahih Muslim, ternyata buku syarah yang mensyarahkan hadis-hadis dalam Sahih Muslim ini, kitab rujukan yang paling popular dan mu'tabar ialah kitab syarah Sahih Muslim oleh tidak lain dan tidak bukan pengarang buku Riyadhus Salihin kita, iaitu Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi ini nak kata antara jasa-jasa besar beliau, mengarang kitab-kitab yang menjadi rujukan sampailah ke hari ini. Jadi kitab syarahan Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi, dia menjadi antara rujukan utama, mu'tabar, sehingga ke hari ini, ya. Kitab syarah Sahih Muslim merupakan syarahan yang terbaik buat kitab Sahih Muslim. Di samping itu, Imam An-Nawawi juga telah mengarang kitab Al-Adhkar, di antara kitab beliau yang lain, dan juga kitab Riyadhus Salihin kita ini, yang merupakan kitab kedua beliau yang paling popular dan tersebar sesudah kitab beliau Hadis 40. Saya ingat tuan-tuan semua dah biasa dengan kitab Hadis 40, kitab yang ringkas saja. Ibarat kata buku yang menghimpunkan 40 hadis atau setepatnya 42 hadis. Tetapi nak kata berkat keikhlasan dan kesarjanaan ilmu beliau, ternyata buku beliau itu menjadi masyhur dan terkenal sampailah ke hari ini dan juga sampailah ke negara kita, ya. Ternyata beliau ini ada sedikit perincian dan mungkin faedah yang mungkin akan mengejutkan sebahagian orang. Ternyata beliau terkesan sedikit sebanyak dengan akidah Asy'ariyah. Siapa? Imam An-Nawawi rahimahullah. Sehingga didapati beliau mentakwilkan sifat-sifat Allah dalam buku beliau Syarah Sahih Muslim. Yang dalam Sahih Muslim, apabila menyebut tentang hadis-hadis yang ada berkaitan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata bahawa Imam An-Nawawi apabila dia mensyarahkan hadis-hadis itu, beliau sepertinya bahkan beliau cenderung untuk nak mentakwilkan sifat Allah seperti mana dalam metode Asy'ariyah, ya, kumpulan Asy'ariyah. Dan antara sebab alasan yang diberikan oleh para ulama, zahirnya beliau terkesan dengan Al-Qadhi Iyad, Al-Maziri dan yang lain yang telah mensyarahkan kitab Sahih Muslim sebelum beliau. Nah, kitab syarah Sahih Muslim ada banyak. Jadi beliau apabila nak mensyarahkan kitab Sahih Muslim itu, beliau merujuk kepada buku-buku karangan ulama yang lain, dan di situ beliau terkesanlah, ya, dengan syarahan-syarahan Sahih Muslim yang lain
yang mana penulisnya terkesan dengan Asy'ariyah, ya. Sedangkan beliau sendiri, dalam masa yang sama, beliau Imam Nawawi fokus kepada kajian hadis dan fiqh. Nak kata itu kesarjanaan beliau. Ulama-ulama ni tuan-tuan, untuk makluman, buat yang tak tahu, tak semestinya, bahkan jarang-jarang sekali seorang ulama itu dia pakar dalam segala bidang. Dan saya sering mengulangi ungkapan ini, dan tuan-tuan boleh dengar dan ambil faedah. Ilmu ialah pada perincian. Ilmu ialah pada perincian. Ini orang masyarakat awam, mereka ada tahap kefahaman. Berbanding para ulama, tahap kefahaman mereka apa? Yang membezakan mereka dengan ulama, tahap kefahaman mereka lebih terperinci. Maka demikian dalam kalangan para ulama. Ternyata bahawa, dan seperti yang saya sebutkan tadi, jarang-jarang sekali seorang ulama itu pakar dalam semua bidang-bidang agama. Yang mana tuan-tuan maklum, agama dibahagi-bahagikan, dihuraikan mengikut tajuk-tajuk ilmu agama itu kepada fiqh, sebelum itu akidah, kemudian fiqh, hadis, tafsir, Al-Quran, bahasa Arab dan sebagainya. Ini semua cabang-cabang ilmu agama. Jadi sangat-sangat jarang sekali kita mendapati bahawa seorang ulama itu dia mengarang, dia tulis, dia membahaskan ilmu-ilmu agama ni dalam topik-topik agama yang berbeza. Kebiasaannya seorang ulama tu dia hanya fokus pada satu bidang sahaja. Contohnya dia fokus atau dia punya kesarjanaan dia dalam bidang tafsir sahaja, contoh. Ya, atau hadis sahaja dan seumpamanya. Maka, dan boleh saya tambahkan faedah di sini, ini menyerlahkan kesarjanaan Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Mungkin tuan-tuan pernah dengar Syekhul Islam Ibn Taymiyah, betul? Bagi seorang pendukung as-sunnah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah dinobatkan sebagai Syekhul Islam. Syekhul Islam maknanya tokoh agama Islam, Ibn Taymiyah rahimahullah. Tapi dalam masa yang sama kita maklum juga bahawa Ibn Taymiyah ini sepertinya menjadi seteru musuh buat mereka yang menyelesaikan as-sunnah, di mana mereka menolak Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Sehingga kan kita, kalau siapa yang memerhati ke permusuhan mereka dengan Syekhul Islam Ibn Taymiyah sampai ke tahap mengatasi tokoh-tokoh yang lain. Yang ini daripada senarai tokoh-tokoh ulama yang begitu ramai, kalau bukan ratusan, ribuan, hampir sahaja beberapa sahaja daripada ulama-ulama ini yang di bahasa Inggerisnya ditarget. Kena target apa tuan-tuan? Yang menjadi sasaran, barakallahu fiik. Yang menjadi sasaran musuh-musuh as-sunnah. Termasuklah Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Kalau tuan-tuan tertanya kenapa, boleh saya katakan, ini kerana Syekhul Islam Ibn Taymiyah adalah terdiri dari kalangan ulama-ulama yang jarang-jarang, yang hampir sahaja boleh dikatakan beliau pakar dalam banyak bidang-bidang agama yang berbeza-beza. Dalam bidang tafsir, dalam bidang hadis, dalam bidang fiqh, dalam bidang akhlak, tazkiyatun nafs, dalam bab muamalat. Beliau membahaskan ini dapat dilihat dalam buku-buku karangan beliau. Ini bukan sekadar dakwaan, bahkan boleh dilihat kajian-kajian beliau, penulisan-penulisan beliau dalam pelbagai bidang agama yang berbeza-beza. Waalaikumsalam. Sehingga kan ada ungkapan daripada ulama yang datang kemudian mengatakan, seandainya seseorang itu melihat perbahasan Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengenai suatu bab agama,
akidah contoh. Orangnya, orang yang baca tulisan kajian dia akan menganggap bahawa, akan membayangkan bahawa itulah dia kepakaran dia, itulah dia satu-satunya kepakaran beliau. Kerana keperincian beliau, terperincinya perbahasan beliau yang tidak dapat dalam buku-buku karangan ulama yang lain. Sedangkan begitulah perbahasan beliau dalam bidang-bidang agama yang berbeza-beza, yang begitu terperinci. Dan boleh saya tambah satu lagi, beliau juga merupakan di antara ulama yang sedikit yang telah menulis kitab karangan dalam bab akidah, menolak dan menyanggah fahaman ahli kalam secara amnya dan fahaman Asy'ariyah secara khasnya. Seperti dalam kitab beliau Dar Ta'arud Al-Aql bin Naql, menolak andaian kononnya adanya pertembungan antara wahyu dengan akal. Yang mana beliau dalam buku beliau ini, beliau menolak atau menyanggah fahaman Asy'ariyah. Jadi ini menjelaskanlah kepada kita mengapa beliau akhirnya dimusuhi dan ditolak, bahkan dicela dan dicerca oleh musuh-musuh as-sunnah, yang mana saya kira sampai ke hari ini mungkin tuan-tuan masih lagi mendengar kritikan dan celaan itu ke atas Syekhul Islam Ibn Taymiyah ini rahimahullah. Baik, berbalik-balik kepada Imam An-Nawawi rahimahullah, apa yang dapat kita katakan ialah bahawa beliau, kepakaran beliau dalam hadis dan fiqh secara khusus. Maka ini menjelaskan mengapa dalam perbahasan akidah beliau cenderung kepada fahaman Asy'ariyah seperti yang kita telah sebutkan tadi. Beliau tidak melakukan kajian atau tahqiq perbahasan dalam permasalahan al-asma' was sifat. Lalu kesudahannya beliau hanya menerima pendapat-pendapat orang-orang sebelum beliau, seperti Al-Qadhi Iyad yang telah kita sebutkan tadi di samping yang lain. Sehingga kan akhirnya beliau terkesan dengan akidah Asy'ariyah, dan perkara itu sampai dapat dilihat dalam buku syarah Sahih Muslim beliau apabila beliau membahaskan hadis-hadis mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini ditambah lagi dengan persekitaran beliau di Syria, di Damsyik waktu itu. Ketika mana beliau hidup tahun bila tuan-tuan? Sekitar tahun 600 Hijrah. Yakni waktu itu mazhab Asy'ariyah sudah tersebar sampailah ke Syria. Jadi beliau, tuan-tuan boleh bayangkan dan boleh kita kata ini adalah keuzuran buat beliau. Keuzuran buat beliau. Kenapa beliau terpengaruh dengan fahaman Asy'ariyah? Kerana persekitaran. Dan ini seperti yang disebut oleh para ulama bahawa persekitaran sangat-sangat mempengaruhi kita. Seperti mana dengan siapa kita bergaul, kita akan mendapat kesannya. Tinggal lagi sama ada baik atau buruk. Kalau persekitaran kita baik, maka baiklah kesannya pada kita. Demikian sebaliknya, kalau persekitaran kita buruk, kawan-kawan kenalan kita adalah daripada kalangan orang-orang yang tidak baik, maka pastinya kita akan terkena tempiasnya. Kalau bukan kita terpengaruh sama sekali, sampai akidah kita pun terpengaruh, pegangan agama kita pun terpengaruh, seperti mana yang dikatakan berlaku kepada Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau wafat di kampung halaman beliau, kampung Nawa, pada tahun 676 Hijrah, dalam usia, saya ingat tuan-tuan akan terkejutlah, beliau meninggal, Imam An-Nawawi rahimahullah meninggal sewaktu usia beliau 45 tahun. 45
45 tahun beliau meninggal dunia. Sedangkan beliau telah meninggalkan khazanah ilmu, buku-buku berjilid-jilid banyaknya. Sehingga kan pasti kita akan tertanya-tanya, bila masa dia sempat mengarang buku-buku tersebut. Bukan satu, bukan dua, berjilid-jilid, berpuluh-puluh jilid. Setiap jilid besar ni, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita nak tulis artikel kat Facebook pun kedut dahi. Betul? Nak tulis satu artikel dalam Facebook je kot pun barangkali susah. Dan memang susah. Beliau telah mengarang buku berjilid-jilid dalam masa tempoh yang secara relatifnya kita boleh kata sangat singkat, tuan-tuan. Singkat. Ya. Dan meninggal sewaktu umur dia 45 tahun. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas serta mengurniakan beliau darjat yang tinggi, di samping mengumpulkan beliau dan para pembaca kitab-kitab beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala di bawah panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari yang tidak akan ada pada hari yang tidak akan lagi bermanfaat harta dan anak pinak, melainkan mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Illa man atallah biqalbin salim. Tuan-tuan dan puan-puan, kitab Riyadhus Salihin ini secara khusus dia membahaskan pelbagai topik penting seperti yang tuan-tuan boleh lihat. Tinggal lagi boleh dikatakan kitab Riyadhus Salihin ini fokusnya lebih kepada adab dan akhlak. Jadi kiranya buku ini dia lebih kepada adab dan akhlak. Cuma mungkin saya boleh bagi peringatan supaya tuan-tuan jangan salah faham. Tidaklah seperti apa yang kita selama ni faham tentang adab dan akhlak. Biasanya bila sebut adab ni, tuan-tuan mungkin terbayang sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat mahmudah. Ya, apa senarai sifat-sifat mahmudah. Lawan dia apa? Sifat-sifat mazmumah. Itulah yang kita bayangkan kalau disebut tentang adab dan akhlak. Tapi realitinya kitab Riyadhus Salihin ini jauh lebih terperinci, jauh lebih mendalam dan menyeluruh, ya. Dan tuan-tuan boleh saya tambah metode atau metod yang digunakan oleh Imam An-Nawawi dalam buku Riyadhus Salihin ini, beliau menggunakan pendekatan fiqhus sunnah. Fiqhus sunnah. Apa itu fiqhus sunnah? Memahami as-sunnah. Fiqh maknanya memahami atau kefahaman. Kefahaman as-sunnah. Kenapa kita kata begitu? Kerana tuan-tuan akan lihat nanti, buku Riyadhus Salihin ini adalah ibarat kata himpunan firman Allah, sabda Rasulullah. Tidak ada syarahan. Suatu barangkali kita adakan kuliah-kuliah seperti ini untuk nak mensyarahkan buku Riyadhus Salihin ini. Apakan daya kerana buku Riyadhus Salihin ini sendiri tidak ada syarahan dia. Imam An-Nawawi sendiri tak syarah. Beliau lebih kepada mengumpulkan nas-nas Al-Quran dan hadis ini dan membahagikannya kepada kitab-kitab atau topik-topik besar. Ada sebanyak 19 topik besar. Dibahagikan kepada bab-bab yang ada sebanyak 372 bab. Dan jumlah keseluruhan hadis dalam kitab ini ialah sebanyak 1905 buah hadis. Jadi beliau mengemukakan atau meletakkan bab-bab, kemudian dalam setiap bab itu beliau datangkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan bab tersebut di samping hadis-hadis. Sepertinya beliau Imam An-Nawawi rahimahullah nak mengatakan kepada kita seperti mana yang perlu ditegaskan bahawa inilah dia sumber agama Islam. Inilah dia dua sumber agama yang sepatutnya, yang sewajibnya menjadi rujukan kita umat Islam dalam apa juga permasalahan agama, termasuklah juga dalam bab adab dan akhlak. Tidak lain dan tidak bukan apa? Firman Allah, sabda Rasulullah.
Kerana kesudahannya, itulah yang wajib seorang Muslim itu ikut. Setiap kita wajib untuk ikut firman Allah, sabda Rasulullah. Selain daripada itu, yang boleh saya tegaskan di mukaddimah ini, kita semua tidak terikat dengan apa juga selain daripadanya. Kita, seorang Muslim, dia tidak terikat dengan apa selain daripada firman Allah, sabda Rasulullah. Terikat dengan erti kata, kalau bahasa Inggerisnya dikata binding. Tidak ada apa yang mengikat kita dalam suruhan atau larangan selain daripada firman Allah dan sabda Rasulullah. Tak kira kata-kata sesiapa pun. Pendirian dan pandangan mazhab, contoh. Kenyataan daripada ulama atau fatwa, atau suruhan daripada sesiapa, seorang pemerintah, bahkan boleh saya katakan ibu bapa atau seorang guru, kenyataan, pendirian dan pendapat-pendapat mereka tidak mengikat kita. Sebaliknya, apa yang mengikat seorang Muslim itu, yang dia kena ikut, dengan erti kata dia tak ada pilihan, dengan erti kata dia tidak boleh teragak-agak walau sedikit pun, kecuali Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini yang kita sebutkan, ini dipanggil metod fiqhus sunnah, ya. Berbanding, ada metod yang lain yang boleh saya sebutkan di sinilah, contohnya metod mazhab atau fiqh mazhab. Yang ini kita belajar sesuatu cabang agama itu mengikut pendirian mazhab yang tertentu. Seperti mana yang saya kira tuan-tuan biasa dengar dalam fiqh. Fiqh lumrah, kalau masyarakat di luar atau di mana-mana lah, mereka mempelajari fiqh itu mengikut pendirian dan pegangan mazhab yang tertentu. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sedangkan dalam waktu yang sama ada apa yang disebut sebagai metod fiqhus sunnah berbanding fiqh mazhab, ya. Baik, saya kira itu sebagai muqaddimah. Allahumma alimna ma yanfa'una. Semoga Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat buat kita. Wanfa'na bima 'allamtana, dan kurniakanlah manfaat buat kita dalam apa ilmu yang telah kita pelajari. Wazidna ilma, dan tambahkanlah ilmu kefahaman kita dalam agama. Baik, saya kira tuan-tuan boleh kita buka buku Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi ini. Dan saya difahamkan bahawa kitab terjemahan yang akan digunakan ialah kitab terjemahan keluaran Darussalam. Tinggal lagi terjemahannya, kalau saya tengok daripada nama penterjemah tu, dia adalah terjemahan Indonesia. Dan saya kira ini antara cabaran kita dalam kita menuntut ilmu, ketika mana untuk kita yang tidak berbahasa Arab, kita tidak ada pilihan kecuali bergantung kepada buku-buku terjemahan. Dalam masa yang sama, buku-buku terjemahan dalam bahasa Melayu, untuk makluman tuan-tuan, sangat sedikit di luar sana. Buku-buku terjemahan, buku agama, termasuklah terjemahan hadis dan sebagainya, dalam bahasa Melayu sangat-sangat sedikit berbanding kalau terjemahan dalam bahasa Indonesia, di mana kita berikan satu pujian kepada mereka. Indonesia sangat cepat dalam terjemahan buku-buku agama ini. Baik, jadi boleh buka di muka surat 12 ya, atau 13. Ya, muka surat 13, bab 1, ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, perkataan, dalam keadaan zahir ataupun batin. Apa yang dimaksudkan dengan zahir dan batin ni, tuan-tuan mungkin boleh salah faham. Ini nak kata cabaran dalam terjemahan ni. Zahir dan batin maknanya di hadapan khalayak atau ketika bersendirian.
Itu maksud dia. Yani ikhlas dalam segala perbuatan, tak kira sama ada di hadapan khalayak, di depan orang lain, ataupun sewaktu bersendirian. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan solat, menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Juga firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 37, La yanana Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamu itulah yang dapat mencapainya. Juga firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 29, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu menampakkannya atau menzahirkannya, pastinya Allah mengetahui. Kemudian sesudah membawakan ayat Al-Quran, Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, nombor 1, daripada Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab, sebetulnya Allah, ya, Umar bin Al-Khattab, ya, seperti yang tuan-tuan boleh lihat dalam teks bahasa Arab dia. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung niatnya. Ini terjemahan lah tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan, untuk makluman, terjemahan ini adalah ijtihad. Betul? Terjemahan adalah ijtihad. Yani bergantung kepada tahap penguasaan dan kefahaman penterjemah itu. Dan sering saja mungkin dia akan berdepan dengan cabaran untuk nak memilih apa terjemahan yang tepat, ya, atau apa perkataan yang sesuai. Apatah lagi dengan ada perbezaan bahasa antara Indonesia dan Melayu, betul? Kadang-kadang kalau kita dengar, saya tak tahulah, ya, ini bukan satu kritikan, tapi ini nak satu pengakuan. Bahasa mereka kalau kita dengar, mungkin kita dengar macam canggung, orang kata, macam pelik, betul? Lagi-lagi kalau ada istilah-istilah tanpa saya sebutlah. Istilah-istilah yang bagi dia biasa je. Kita kata itu mencarut namanya, kan? Yang gelak tu mungkin dia fahamlah tu, ya, tanpa saya sebut perkataan tu. Tapi nak kata ini dia cabaran kita dalam membaca buku-buku terjemahan. Jadi dikatakan kat sini, sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung niatnya. Atau boleh saya kata, sesungguhnya setiap amalan dengan niat. Lagi straightforward orang kata. Setiap amalan dengan niat. Innamal amal binniyat. Setiap amalan dengan niat. Atau kalau tuan-tuan nak kata setiap amalan bergantung pada niat pun, saya kira tak ada masalah. Jika dia berniat hijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrah kerana dunia, yakni harta dan lain-lain, atau kerana wanita yang akan atau imra'atin yankihuha, okey, atau kerana wanita yang akan dinikahinya,
maka hijrahnya untuk apa yang dia niatkan. Muttafaqun alaih, ini istilah, maksud dia riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, jadi tuan-tuan boleh lihat bab yang pertama ini mengenai ikhlas. Dan boleh saya katakan mengapa beliau meletakkan bab ikhlas sebagai bab yang pertama? Kerana ikhlas menjadi syarat utama dalam beramal. Ikhlas menjadi syarat utama, perkara asas dalam beramal. Tak kira apa juga amalan, termasuklah dalam bab adab dan akhlak. Itu antara bentuk amalan, sedar tak sedar, dan perlu kepada ikhlas. Jadi ini menjelaskan kepada kita kenapa beliau memilih bab ikhlas sebagai bab yang pertama. Apa yang dimaksudkan dengan ikhlas, tuan-tuan? Apa maksud ikhlas? Boleh saya tanyalah. Saya dah cakap banyak ni. Nanti tuan-tuan jemu, saya tanya tuan-tuan lah. Apa maksud ikhlas? Canggung segala canggung, salah segala salah. Kalau orang tanya, ikhlas apa? Ikhlaslah. Itu jawapan terbaik. Ya. Ikhlas, saya perhatikan dalam kamus, dalam bahasa Arab ikhlas, ternyata dalam bahasa Melayu kita pun disebut ikhlas. Ya. Bermaksud hati suci. Ini dalam kamus dewan kita, kamus Melayu kita. Hati suci, tulus dan murni. Itu dalam bahasa Melayu. Tapi saya lihat dalam bahasa Arab sepertinya dia lebih umum dan dia lebih teliti. Di mana ikhlas daripada perkataan khalasa, bukan melibatkan hati sahaja. Sebab dalam kamus kita bila kata ikhlas, dia terus kata hati. Maknanya hati suci. Tapi dalam bahasa Arab dia lebih umum, bukan hati saja, tapi apa sahaja yang telah jadi bersih. Suatu yang telah dibersihkan daripada kotoran dan noda-noda, itu dipanggil khalasa. Ini telah bebas, telah bersih, telah suci, telah jadi murni daripada sebarang apa kekotoran yang tidak sepatutnya ada di dalamnya. Itu saya kata dalam bahasa Arab, ikhlas itu dia lebih detail, lebih terperinci lagi. Apa yang dimaksudkan dengan ikhlas dalam bab yang pertama ini ialah suatu amalan yang dilakukan kerana mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain. Tidak lain. Yani tanpa ada tujuan sebab yang lain. Ikhlas. Mengharapkan sesuatu, mengharapkan dengan satu perbuatan redha Allah Subhanahu wa taala, atau mengharapkan sesuatu amalan, ya, kita buat sesuatu amalan itu dengan niat, dengan tujuan dan sebab untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Atau boleh saya tambah lagi sebab ada kekeliruan di luar sana. Mengharapkan redha Allah, ganjaran pahalanya dan syurganya. Itu semua termasuk dalam erti ikhlas. Dan ini tuan-tuan kena jelas dalam mukaddimah ni, kerana ada kekeliruan di luar sana. Mungkin ada tuan-tuan pernah dengar mengatakan, tuan-tuan, bila kita beramal, kita kena ikhlas. Kita kata betul lah tu. Ikhlas yakni tanpa mengharapkan apa-apa. Awas tuan-tuan, itu keliru. Kita dengar, mungkin kita faham lain, tanpa mengharapkan apa-apa daripada hal dunia. Itu betul. Tetapi tanpa mengharapkan apa-apa secara mutlak, termasuklah redha Allah, pahala ganjaran Allah, syurga Allah, itu kita kata salah. Bahkan termasuk dalam erti ikhlas, kita melakukan sesuatu amalan itu kerana mengharapkan redha Allah, ganjaran pahala dan juga balasan syurga. Itu termasuk dalam erti ikhlas. Ya, sila.
rahmat Allah. Kita berharap rahmat Allah. Sama. Itu termasuklah. Termasuk rahmat Allah, ya. Kita guna perkataan tertentu ya rahmat. Sekali lagi. Kita guna perkataan tertentu. Daripada yang panjang-panjang tadi. Mengharapkan rahmat Allah. Boleh. Saya ini dikatakan la masyahata fil istilah. Tidak ada macam mana nak terjemah. Dalam nak mendefinisikan sesuatu, kita sekarang nak mendefinisikan erti ikhlas, betul? Jadi mungkin ada pelbagai tafsiran dan perkataan yang nak pilih. Saya pilih melakukan satu amalan kerana mengharapkan redha Allah. Tuan-tuan, itu sedar tak sedar, itu ijtihad. Ini tafsir ini, istilah ini, ijtihad. Kalau tuan-tuan ada yang nak kata melakukan suatu amalan kerana mengharapkan rahmat Allah, adakah itu satu pertembungan? Jawapannya tidak. Ini hanya kepelbagaian istilah, tetapi maksudnya hampir sama. Boleh? Maksudnya hampir sama dan tidak ada masalah di situ. Ya. Pendek kata, tuan-tuan jangan keliru dengan ada pendirian pandangan di luar sana yang kata kalau tuan-tuan buat amal ibadah, solat, sedekah, niat kena ikhlas tanpa mengharapkan apa-apa. Lepas ni tuan-tuan, ada satu tanda besar atas kepala tuan-tuan. Tanpa mengharapkan apa-apa, tanpa mengharapkan pahala. Jangan terkejut kalau dia kata, kalau tanya kat ustaz tu lah, ya, tak boleh kita harapkan pahala, tak boleh kita harapkan syurga. Kenapa pula? Kerana kita dalam beramal ibadah, kita bukan nak berniaga dengan Allah. Oh, dia falsafah. Ini nama dia falsafah, tuan-tuan. Walaupun dia kata ini bukan falsafah ke apa, ini falsafah. Kerana menyalahi nas-nas Al-Quran dan hadis. Ketika mana Nabi SAW mengatakan, "Idza sa'altumullah al-jannah, fas'aluhu al-firdaus." Jika kamu meminta daripada Allah syurga, minta syurga Firdaus. Kita disuruh. Bukan suruh niat saja, disuruh supaya minta, ya Allah kurniakan aku syurga Firdaus. Semoga Allah kurniakan kepada saya dan tuan-tuan semua, tuan-tuan dan perempuan semua, syurga Firdaus. Kita disuruh. Dan itu termasuk dalam erti ikhlas, tidak bercanggah sama sekali. Ya? Baik. Ternyata ikhlas adalah sebahagian daripada dua syarat sah ibadah. Seperti yang digariskan oleh para ulama. Mengatakan bahawa dalam apa juga ibadah yang kita lakukan, ada dua syarat secara umumnya. Tak kira apa juga ibadah. Salat, puasa, zakat, haji, doa, zikir, baca Al-Quran, nak tolong orang, apa sahaja amal ibadah yang kita nak buat, perlu memenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas. Ini menjelaskan kenapa Imam Nawawi meletakkan bab ikhlas, bab yang pertama. Sebab dia syarat pertama ibadah. Atau apa yang disebut oleh para ulama dalam perkataan yang lain, dua syarat sah ibadah. Dengan erti kata, kalau dua syarat ini tak dipenuhi, terbatal ibadah itu. Ibadah itu dianggap sebagai tak sah. Jadi syarat yang pertama apa? Ikhlas. Dan tuan-tuan sudah faham maksud ikhlas. Melakukan suatu perbuatan dengan niat dan tujuan mengharapkan redha Allah. Ganjaran pahala, syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya adalah seperti mana yang diberikan oleh Imam Nawawi dalam ayat yang pertama tadi, antara lain banyak saja dalil ikhlas ini. Firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Tuan-tuan boleh lihat terjemahan ayat ini, yang ayat pertama tadi. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah. Menyembah Allah artinya beribadah kepada Allah dengan, perhatikan perkataan yang digunakan oleh penterjemah untuk nak mendefinisikan perkataan mukhlisin. Mukhlisin daripada perkataan ikhlas lah. Ada siapa nama dia mukhlis kat sini? Tak ada. Tak apa, insyaAllah semua ikhlas belaka walaupun nama tak mukhlis. Ya? Ada nama orang yang nama dia mukhlis kan? Mukhlisin, tengok perhatikan dalam ayat ni. Terjemahan dia kata apa?
dengan memurnikan ketaatan kepada Allah. Memurnikan. Digunakan perkataan memurnikan. Seperti dalam definisi ikhlas kita tadi apa? Kita kata apa tadi? Hati suci, tulus, murni. Kan ada kata murni itu. Jadi memurnikan. Barangkali kalau tuan-tuan tanya saya lah, mungkin saya lebih suka untuk dikekalkan perkataan ikhlas itu. Jadi saya baca terjemahan ayat ini dengan saya kata, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Kalau kita kata macam tu, dapatlah kita guna perkataan ikhlas tu. Sebab kita nak kata perkataan ikhlas tu kan, nak mengatakan bahawa ikhlas adalah syarat pertama dalam mana-mana ibadah yang dikerjakan. Syarat pertama ikhlas. Syarat kedua, apa dia tuan-tuan? Syarat yang kedua apa? Ikut nenek moyang. Ikut saja apa warisan adat budaya. Ikut sahaja apa masyarakat buat. Kalau tidak dikata kita macam-macam. Apa syarat kedua? Ittiba, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana firman Allah, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, yakni wahai Muhammad, kepada umat engkau, inilah jalanku. Apa jalan kita? Jalan yang lurus. Aku mengajak kepada Allah berdasarkan ilmu. Dengan ilmu, dengan dalil, mengikut petunjuk Allah, petunjuk firman Allah, sabda Rasulullah. Ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Ini jalan kita tuan-tuan. Jalan yang lurus, mengikut jalan Nabi. Ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ada perkataan ittaba'ani, ittiba' yang kita sebutkan tadi. Syarat pertama ikhlas, syarat yang kedua ittiba'. Seperti dalam ayat yang kita baca tadi dalam surah Yusuf ayat 108, ya. Baik. Maka apa juga amal ibadah yang kita nak lakukan, perlu ikhlas, perlu ittiba'. Andainya kita gagal memenuhi kedua syarat ini atau salah satunya, niscaya ibadah yang kita lakukan itu tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai ayat yang pertama yang dibawa oleh Imam An-Nawawi di sini, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini bahawasanya itulah perintah Allah atas manusia, supaya manusia mengesakan Allah, mentauhidkan Allah dalam ibadah yang dilakukan, dengan menjauhi daripada apa yang menyalahi ikhlas. Tuan-tuan, saya nak tanya, ikhlas lawan dia apa? Saya sukalah. Saya tunggu je. Baru nak cakap. Ikhlas lawan dia tak ikhlas, tuan-tuan. Malam lawan dia tak malam. Jadi ini sebagai proses dalam kita belajar, ya. Wa bi dhiddiha tatabayyanu al-ashya'u. Dengan kita melihat lawan bagi sesuatu, kita akan lebih faham mengenai sesuatu itu. Jadi kita sekarang nak faham ikhlas, antara cara yang boleh membantu kita faham ikhlas dengan kita melihat lawan dia. Apa lawan ikhlas? Riya itu adalah sebahagian daripada apa yang tak ikhlas. Contoh, itu contoh. Ikhlas lawan dia, ya. Sudah. Ikhlas lawan dia syirik.
Ikhlas lawan dia syirik. Sebab ikhlas ialah melakukan satu amalan dengan niat mengharapkan wajah Allah. Maka ketika mana seorang itu melakukan satu amalan dengan niat selain daripada Allah, bukankah itu syirik? Ya. Baik. Dan antara bentuk syirik seperti yang disebut tadi ialah riya lah. Dan disebut dalam hadis sebagai asyirkul khafi. Ya, syirik yang tersembunyi. Maka kita diperintahkan supaya mengikhlaskan segala amal ibadah yang kita lakukan. Dalam masa yang sama, kita disuruh supaya menjauhi segala apa yang bertentangan dengan ikhlas itu. Bermula dengan syirik. Dengan segala apa niat yang boleh mengeruhkan ketulusan dan kemurnian hati kita. Seperti mana kalau seorang itu riya. Demikian kalau dia ujub. Atau dengan dia niatkan untuk nak mendapatkan apa sahaja selain daripada pahala ganjaran Allah. Sebaliknya dia mengharapkan ganjaran dari dunia. Seperti pujian daripada manusia. Seperti mendapatkan sesuatu lah, habuan dan seumpamanya. Baik. Kemudian dalam ayat yang kedua, la yanalallah luhumuha wala dima'uha. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridaan Allah. Tetapi ketakwaan dari kamu itulah yang akan dapat mencapainya. Dapat mencapai apa? Keridaan Allah. Ketakwaan itulah yang akan membolehkan seorang itu memperoleh redha Allah. Baik tuan-tuan, sekali pandang ayat ini, mungkin tuan-tuan akan tertanya-tanya, apa pula tiba-tiba daging unta pula? Kita nak buat jamuan ke macam mana? Ya? Ya? Barakallahu fiik. Ayat ini dia berkait dengan ibadah sembelih. Sembelih. Ibadah sembelih. Mungkin ada yang tertanya, ibadah sembelih? Ya. Sembelih adalah ibadah. Atau menyembelih. Menyembelih adalah ibadah. Dan antara menyembelih dengan niat ibadah ialah korban. Bila tiba haji. Tinggal lagi bila, adakah kita sembelih bila datang musim haji je? Habis hari-hari makan daging ayam tu tak sembelih. Sembelih. Dan dia adalah ibadah. Sedar tak sedar? Yang mana menuntut kepada ikhlas. Maka ini menjelaskan kepada kita kenapa antara syarat sah sembelihan, kenapa? Kena baca bismillah. Sebab dia ibadah. Dan ibadah kena ikhlas. Dan dan ibadah perlu kepada keikhlasan. Jadi antara bentuk-bentuk ibadah ialah menyembelih. Tak kiralah apa saja haiwan yang perlu disembelih, unta, lembu, kambing, ayam, ikan. Ya. Ada package ikan tu, dia tulis kat luar package dia, halal satu, disembelih dengan sembelihan syariah, menepati syariat. Wah, kita boleh. Macam mana pula ikan sembelih? Ya, kita kata ikan tidak disembelih. Ya, ikan adalah antara bangkai yang boleh kita makan. Baik. Jadi Allah mengatakan bahawa sesungguhnya daging-daging unta, yakni unta yang telah disembelih, dan darahnya sekali-kali tidak dapat mencapai redha Allah. Nak merujuk kepada antara adat budaya zaman jahiliah dahulu. Ini ayat ini nak menyanggah adat budaya masyarakat jahiliah dahulu, yang mana sedar tak sedar sampai ke hari ini ada dibuat. Zaman jahiliah dahulu, orang-orang Arab ada tanggapan bahawa apabila mereka sembelih ini dilakukan dengan dua niat. Niat untuk berhala-berhala, tapi dalam masa yang sama niat juga untuk Allah. Ini yang kadang-kadang ramai saja yang keliru di luar sana, menganggap bahawa orang masyarakat Arab jahiliah, dia orang tak beriman kepada Allah. Sedangkan sebetulnya bahkan mereka faham, bahkan mereka beriman adanya Allah, tapi dalam masa yang sama mereka buat syirik.
dengan mengadakan patung-patung berhala-berhala yang disembah, yang diseru dan dipanggil. Termasuklah apabila mereka sembelih. Dengan mereka anggap bahawa sembelihan ini adalah untuk berhala-berhala kita, tapi dalam masa yang sama dengan niat untuk Allah juga. Apa yang mereka buat ialah daging yang mereka dapat itu, bila daging sembelih itu mereka ambil sedikit, mereka mereka panjatkan atau mereka persembahkan kepada patung-patung sembahan mereka itu. Dalam masa yang sama mereka percikkan darah-darah haiwan sembelihan itu kepada berhala mereka itu, dengan niat dua tadi yang kita sebutkan, untuk berhala-berhala dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah tegaskan dalam ayat ini bahawa sesungguhnya daging haiwan yang kamu sembelih, seperti mana darah-darahnya, sama sekali tidak akan sampai kepada Allah. Dengan erti Allah tak berkehendak kepada daging-daging haiwan sembelihan kita itu. Jauh sekali darah-darahnya berbanding apa yang kamu lakukan dengan berhala-berhala kamu. Tuan-tuan, kadang-kadang sampai ke hari ini, kalau tuan-tuan perhati di sekeliling, berhala-berhala yang disembah, sebahagian manusia, sebahagian masyarakat mempunyai tanggapan bahawa berhala-berhala ini perlu diberi makanan. Betul? Berhala-berhala perlu diberi makanan. Bahkan ada dalam kalangan orang Islam. Cuma mungkin tak adalah di negara kita, tapi di negara jiran. Kaum nelayan, contoh. Kaum nelayan yang mencari hasil tangkap ikan di laut. Tapi antara apa dugaan cabaran mereka ialah kalau sekiranya laut bergelora, ombak tinggi. Apa mereka kata? Laut bergelora, ombak tinggi ni, Tuhan marah. Tuhan marah. Penjaga laut ni, dia marah. Adalah tu yang kita tak buat ni. Ada tu yang benda salah yang kita buat. Jadi kita kena minta maaf. Kita kena bertaubat. Taubatkan laut, Tuhan laut. Pemikiran jahiliah. Pemikiran syirik. Jadi antara perbuatan mereka nak bertaubat, maka diadakan ritual. Dipersembahkan makanan-makanan. Bahkan daripada makanan-makanan yang enak-enak, lazat-lazat, yang barangkali mereka sendiri pun susah nak jumpa. Tapi apakan daya? Ini kepercayaan dia. Dia nak taubat. Dia nak pergi tangkap ikan. Itu sumber rezeki dia. Tapi dalam masa yang sama dia percaya dengan kepercayaan macam tu. Maka dipersembahkan makanan ini. Saya tak tahulah, saya tak pernah ikut. Dicampaknya makanan sedap-sedap. Barangkali sembelihan yang segar, baru sembelih, daging fresh, dicampaknya ke dalam laut dan sebagainya. Ya. Dan kalau Allah nak menguji, tak semena-mena bila campak itu laut benar-benar reda. Laut benar-benar reda. Apa itu, macam mana kita nak tafsirkan, tuan-tuan? Macam mana kita nak tafsirkan? Tidak lain dan tidak bukan ujian Allah atas mereka, untuk menambahkan lagi kesyirikan dan kekufuran mereka. Apabila mereka memilih jalan itu, maka Allah sesatkan mereka dengan kesesatan yang terus menjauh dan terus menjauh. Ini nak kata pentingnya kita berilmu. Termasuklah pentingnya kita belajar akidah, mempelajari tauhid. Kita murnikan keyakinan dan kepercayaan kita supaya jangan ada kotoran-kotoran, noda-noda. Kotoran yang paling dahsyat apa, tuan-tuan? Kotoran apa yang paling kotorlah? Tidak lain dan tidak bukan syirik. Yang perlu kita bersihkan dengan ikhlas, ya? Dengan ikhlas. Jadi kesudahannya, tuan-tuan, bila kita sembelih, ya, bila kita sembelih, sembelihan adalah ibadah, dan ibadah perlu ikhlas. Kita sembelih kerana Allah,
Jangan sekali-kali kita sembelih dengan niat untuk apa sahaja di alam ghaib selain daripada Allah. Kerana kalau ada dalam niat kita, bila kita sembelih, ini aku nak sembelih ini untuk tok nenek moyang yang dah meninggal. Aku nak sembelih ini untuk kubur si fulan ni. Aku nak sembelih ini untuk penunggu-penunggu. Tuan-tuan, bila dalam ritual sihir, bomoh, biasa kita dengar kan tok bomoh tu kata apa? Bawa ayam. Ini apa ayam pula ni? Ya, kita nak minta ditolong, tapi dia kata apa? Bawa ayam. Kalau benda serius sikit, bawa kambing. Mahal lagi. Lagi serius, bawa lembu. Kenapa dia minta supaya dibawa haiwan-haiwan ini? Kalau bukan kerana apa? Dia nak sembelih untuk siapa, tuan-tuan? Untuk jin-jin yang mereka nak seru, yang mereka nak panggil untuk mendapatkan bantuan daripadanya. Sedangkan itulah jelas syirik. Syirik dalam antaranya dalam sembelihan. Baik. Jadi kesudahannya, daging daripada haiwan yang kita sembelih itu untuk siapa, tuan-tuan? Untuk kita lah. Apakah? Di sini persoalan, tuan-tuan. Daging haiwan sembelihan kita itu adakah untuk Allah? Adakah Allah makan daripada daging sembelihan kita itu? Seperti mana kepercayaan orang-orang jahiliah dahulu. Sampai ke hari ini ada. Betul, dipersembahkan makanan-makanan kepada Tuhan-Tuhan. Oh, Tuhan lapar. Laut bergelora ni kenapa? Tuhan marah. Apa lagi? Dia lapar. Lah, Tuhan lapar juga. Sedangkan Allah kata apa? Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah yang memberi rizki. Allah yang beri makan. Apa pula kita nak bagi makan kat Tuhan? Allah yang bagi kita makan. Sama sekali Allah tidak berkehendak kepada makanan kita dan sebagainya. Kemudian ayat qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Katakanlah jika kamu menyembunyikan apa yang dalam hatimu atau kamu menampakkannya, pasti Allah mengetahuinya. Penegasan dan penjelasan buat kita bahawasanya Allah Maha mengetahui. Tidak ada apa yang tersembunyi bagi Allah. Allah melihat apa yang zahir dan apa yang tersembunyi. Allah melihat apa yang dilakukan di hadapan khalayak, seperti mana Allah juga melihat segala apa yang kita lakukan bila kita bersendirian. Jangan sekali-kali kita menyangka bahawa di waktu kita bersendirian tidak ada apa-apa yang nampak. Bahkan Allah Maha melihat. Dan dalam masa yang sama, dua malaikat berada di sisi kanan kiri kita, mencatat segala apa yang kita lakukan. Jadi nak kata bahawa ini dia akidah kepercayaan seorang Muslim. Seorang Muslim percaya bahawa Allah Maha melihat. Berbeza dengan kalau kita lihat pembawaan, atau boleh saya pilih perkataan perangai. Perangai orang-orang bukan Islam, orang-orang kafir. Kalau tuan-tuan lihat, ini yang diceritakanlah, yang diriwayatkan. Masyarakat di barat, barangkali dilihat mereka sangat patuh undang-undang. Apa sajalah, ya, undang-undang jalan raya, termasuk mencuri dan sebagainya, patuh undang-undang. Antara sebab utamanya kerana ada kamera CCTV. Ada kamera CCTV yang melihat. Dengan erti kata, andainya CCTV itu tak ada, segala perangai apa? Segala syaitan ifrit keluar. Mencuri, buat segala apa jenayah. Sedangkan kalau seorang Muslim, apakah itu pemahaman dan pembawaan dia? Kita kata jauh sekali. Ya, saya tertarik kadang-kadang ada apa stiker dekat masjid-masjid, dekat dia letak ditampal di sebelah peti-peti derma. Dia kata apa? CCTV berfungsi. Tuan-tuan boleh bantu? Dia kata CCTV berfungsi manakala malaikat mencatat. Macam itulah, ya. Dia nak bagi peringatan lah, ya, supaya jangan mencuri dan sebagainya, kerana malaikat mencatat, ya, dan Allah Maha melihat. Baik,
satu hadis, masa pun dah mencemburui. Hadis yang pertama dalam kitab Riyadhus Salihin ini, hadis dikenali sebagai hadis niat. Hadis niat. Jadi insya-Allah tuan-tuan, lepas ni tuan-tuan ingatlah selalu, bila disebut hadis niat, itulah di hadis yang pertama dalam kitab Riyadhus Salihin. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang jarang-jarang namanya ada, iaitu Khalifah Umar Al-Khattab. Jarang-jarang sekali nama dia ada dalam salah seorang perawi sebuah hadis tu. Jadi beliau menukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal bergantung pada niat. Sesungguhnya setiap amal bergantung pada niat, atau sesungguhnya setiap amalan dengan niat. Ada beza dari segi maksud dia. Kalau kita kata setiap amalan bergantung pada niat, maksud dia amal itu baik atau buruk bergantung pada niat. Kalau niatnya baik, yakni ikhlas, maka baiklah perbuatan itu. Tapi kalau niat dia buruk, seperti mana kalau tidak ikhlas, syirik, riak dan sebagainya, maka amalan itu akan jadi buruk. Itu kalau kita kata setiap amalan bergantung pada niat, baik atau buruk. Berbanding kalau kita kata setiap amalan dengan niat, pun boleh juga, betul juga. Maksud dia apa? Hampir sahaja kita tak boleh nak buat satu amalan tanpa niat. Sebab apa? Setiap amalan dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan dengan niat. Maknanya tidak ada amalan tanpa niat. Boleh faham? Setiap amalan, sedar tak sedar, bila kita buat sesuatu, ada niat dalam hati kita. Tinggal lagi kita faham, tak faham, kita sedar, tak sedar. Ya? Sehingga kan dikatakan, andainya seseorang itu nak buat satu perbuatan, satu kerja, dalam keadaan sedar, kalau dikatakan kau buat kerja ni tanpa ada niat, itu adalah mustahil. Tanpa ada niat, itu adalah mustahil. Kerana ketika itu engkau sama ada dua. Engkau hilang kewarasan, sebab orang gila dia tak ada niat. Betul? Yang kedua, engkau sleepwalking. Sleepwalking. Sleepwalking apa? Ini dalam keadaan tak sedar. Solat. Kau niat tak tadi? Tak ada, aku tak niat. Habis kau boleh solat semua tu, sleepwalking. Mana ada? Ya? Mana boleh kan? Hampir tak boleh kita bayangkan kalau orang boleh dalam keadaan tak sedar, dia boleh solat daripada mula sampai habis tanpa niat. Ya? Jadi ini kita kata, saya kira antara kemusykilan dalam kalangan masyarakat kita. Niat ni, bab niat, subhanallah. Sehingga ada yang kata, kalau kita nak jelaskan tentang perihal sunnah, kalau kita dapat selesaikan bab niat ni, insya-Allah yang lain-lain semua akan selesai. Niat ni kan masyarakat kita apa? Bila sebut niat, dia fikir dalam kotak fikiran dia kata apa? Nawaitu. Sedangkan kita nak tegaskan di sinilah niat tempatnya apa? Tempatnya dalam hati, atau boleh saya kata hati jantung. Ya, supaya jangan tuan-tuan faham hati sakit hati itu. Hati jantung. Hati jantung. Jantung kat sini lah. Tapi kita sebut hati lah. Ya. Yang dimaksudkan ialah jantung. Maka niat itu bukan dilafazkan. Niat itu bukan di lidah. Niat itu tempatnya bukan di lidah. Sebaliknya dalam hati. Apa yang terlintas dalam hati kita, lalu kita berazam, ya, yakni lalu kita kotakan, yakni kita niat itu, lintasan dalam hati kita pegang betul-betul, itulah dia niat. Itulah dia niat. Dalam solat, dalam puasa, dalam zakat, dalam bersedekah, baca Al-Quran dan sebagainya. Sama sekali bukan dengan apa yang dilafazkan. Saya nak tanya tuan-tuan, andainya seorang itu dia nak solat, kemudian dia kata nawaitu salat adh-dhuhur 4 rakaat makmum lillahi ta'ala. Dia kata apa? Dia nak solat kerana Allah. Apakah automatik solat dia akan jadi ikhlas?
Kita kata, bergantung. InsyaAllah kau sebutlah lillahi ta'ala 100 kali. Tapi kalau hati kau riak, dia takkan jadi ikhlas. Maksud di sini, apa yang disebut dia tidak akan mengubah apa-apa. Apa yang penting ialah dalam hati kita itu. Contoh, saya bagi contoh yang lain. Seorang tu dia memang niat dia nak solat zuhur nanti. Tapi dia mungkin keliru, dia sebutlah, dia lafazkanlah niat tu. Nawaitu salatal al-asri. Dia tersasul. Usalli. Oh, bukan nawaitu. Oh, dah tukar. Usalli. Barakallahu fiik. Bukan nawaitu salat. Oh, nawaitu sama. Ada khilaf. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Usalli, usalli salat al-asri. Dia tersasul. Niat dia memang zuhur. Kemudian dia lepas selesai salam, alamak, tadi aku usalli salat al-asri. Sedangkan zuhur. Macam mana pula sebut asar? Apakah dia perlu ulang balik salat? Kita kata tak perlu. Kerana apa yang penting ialah dalam hati. Bahkan boleh kita kata melafazkannya itu menyalahi sunnah. Menyalahi sunnah. Kerana tidak pernah dipraktikkan oleh Rasulullah ataupun para sahabat. Nabi SAW tidak pernah dalam mana-mana ibadah dia, termasuklah salat fardu, berhenti sejenak, usalli salat al-zuhri imaman dan sebagainya. Tidak pernah Nabi berbuat demikian. Bukan sahaja Nabi, bahkan sekalian para sahabat tidak pernah melakukannya. Dan boleh saya tambah, seluruh para ulama sepakat bahawa niat tempatnya dalam hati. Semua sepakat. Justru nak mengandaikan bahawa niat itu ada lafaz-lafaz yang tertentu, kita tegaskan itu menyalahi sunnah. Bahkan boleh saya tambah, itu lebih menyusahkan apa yang telah sedia dimudahkan. Apatah lagi kalau kita orang yang bukan Arab. Tuan-tuan, kan kadang-kadang tiba saja ada satu, tiba-tiba nanti ada jenazah, nak solat jenazah. Jenuh nak ingat niat solat jenazah. Kan? Tiba ada solat gerhana. Kenapa tak solat? Aku tak tahu niat. Betul. Dan boleh saya kata lagi, sepertinya masyarakat hanya fokus pada niat solat sahaja. Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain? Tak pernah pula saya dengar bila orang tu nak sedekah. Sedekah macam mana pula? Atasaddaqu 10 ringgit tunai, bukan QR ya, bukan bank in ya. Atasaddaqu 10 ringgit tunai lihadzal miskin. Panggil aku miskin. Lillahi ta'ala. Kita tak pernah pula dengar masyarakat kita kalut nak cari niat-niat untuk macam tu. Sedangkan kena niat juga, betul atau tidak? Tapi kenapa tak dilafazkan? Jadi pendek kata, ini semua kekeliruan demi kekeliruan yang perlu kita luruskan. Kerana dia memang memberi kesan yang tak kurang parahnya. Ya, menyusahkan apa yang telah sedia dimudahkan oleh agama. Baik, tuan-tuan, saya ingat sekadar itu. Ada sebarang soalan ke? Macam Imam Nawawi tadi, adakah dia takwil semua sifat ataupun dia takwil Ar-Rahman Al-Istiwa? Ya, barakallahu fiik. Zahirnya itulah kecenderungan dia, mentakwilkan sifat-sifat. Bukan hanya Ar-Rahman. Kalau Tuan Haji punya soalan agak spesifik, semua. Sedangkan sifat Allah banyak. Jadi kalau nak kata semua, nak kena pastikan setiap satulah. Ya, jadi itu perlu kajian lah. Tapi secara prinsipnya bukan hanya dalam Ar-Rahman ala al-'arsy istawa. Termasuklah hadis nuzul, ya. Hadis Allah turun ke langit dunia, seperti mana dalam hadis yang sahih, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, pun ditakwilkan. Ditakwilkan. Ya, ditakwilkan sebagai kuasa dan sebagainya. Ya. Barakallah. Ya. Kan ada para motivasi kita ni yang mengatakan kita solat duha untuk menjemput rezeki, tak Allah turun
Barakallahu fiik. Saya kira tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah untuk kita contohnya memperbanyakkan sedekah supaya dimurahkan rezeki, ya. Kerana itu termasuk dalam erti redha dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah kita sebutkan tadi, ya. Rahmat Allah adalah perkataan yang umum, ya, dan dia mengandungi maksud yang luas dan banyak. Termasuklah antara rahmat Allah ialah dengan dimurahkan rezeki kita, betul atau tidak? Ya, kalau kita diberi rahmat oleh Allah, antaranya ialah apa? Diberi kesihatan, dipermudahkan urusan, macam-macam. Termasuklah dengan dimurahkan rezeki. Baik, persoalan di sini, bolehkah seseorang itu beramal dengan satu ibadah, contohnya bersedekah, dengan niat supaya dimurahkan rezeki? Jawapannya tidak ada masalah. Ya, itu termasuk kita kata niat sampingan. Ya, ketika mana niat kita kerana Allah seperti mana yang sepatutnya, seperti mana dalam erti ikhlas, dan andainya turut diniatkan dengan niat-niat yang lebih terperinci seperti dimurahkan rezeki, tidak ada masalah. Ya, kerana kesudahannya rezeki itu juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu termasuklah ikhlas kerana Allah. Baik. Ya. Yang paling positif ni, paling popular yang disyarah An-Nawawi. Ya. Begitu juga Sahih Bukhari, paling popular adalah Fathul Bari. Betul. Bagaimana dengan syarah Sahih Bukhari oleh Utsaimin? Syekh Utsaimin, barakallahu fiik. Syarah Sahih Bukhari oleh Syekh Utsaimin. Syekh Ibn Utsaimin, beliau di antara ulama yang kita kata contemporary lah, yang datang kemudian, yang hidup di akhir zaman kita ni, pada zaman kita lah, kita kata Syekh Ibn Utsaimin. Beliau turut mensyarahkan Sahih Bukhari, ya, misalnya, dan ramai sahaja tokoh-tokoh atau ulama-ulama yang lain yang turut ada membuat syarahan bagi Sahih Bukhari atau Sahih Muslim atau kitab-kitab sunan yang lain. Bagaimana kedudukannya? Tidak dinafikan bahawa pastinya kerana Syekh Ibn Utsaimin merupakan di antara ulama besar. Ulama besar, mu'tabar, bahkan diberikan gelaran al-faqih, seorang ahli dalam bidang fiqh. Pastinya ada kelebihan dalam kitab syarah beliau. Di mana kalau boleh saya katakan di sini bahawa Syekh Al-Utsaimin diberikan gelaran al-faqih, antaranya yang dapat saya sebutkan di sini ialah kerana beliau memberikan huraian dan perincian yang kadang-kadang tak jumpa dalam buku-buku yang lain secara terkumpul. Beliau kumpulkan dan memberi huraian di dalam satu buku, contoh. Jadi itu kelebihan beliau lah. Tapi kalau kita nak ambil buku syarah Sahih Muslim yang utama, yang induk, dialah syarah Sahih Muslim. Manakala yang datang kemudian, boleh kita kata mereka mengambil faedah, atau boleh kita kata mereka terhutang budi dengan syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi. Ya, barakallahu fiik. Baik, saya ingat sekadar itu. Sehingga bertemu lagi. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.